Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu lagi para pelajar sekalian dan selamat menyambut bulan Ramadan. Maka pada minggu ini adalah minggu yang terakhir kita akan pelajari pelajaran modul tauhid kita, dan minggu ini adalah minggu yang terakhir, dan minggu depan kita akan bercuti untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri, dan kita akan bercuti sebulan pada bulan Jun nanti, dan akan dibuka semula pada bulan Julai nanti, insya-Allah. Maka hari ini para pelajar kita akan sama-sama pelajari tentang modul yang terakhir tentang pelajaran tauhid kita, iaitu di muka surat 131 hingga 133, dengan topik kepercayaan yang membatalkan keimanan. Apakah kepercayaan yang boleh membatalkan keimanan kita sebagai seorang Muslim? Ada banyak perkara. Jadi sama-sama kita pelajari lagi mendalam lagi. Mari, Bismillah. Jadi para pelajar sekalian, ada beberapa perkara yang boleh merosakkan keimanan seseorang Muslim itu semasa hidupnya di dunia. Jadi di sini ditanyakan berapa bahagiankah yang boleh merosakkan keimanan seseorang Muslim? Maka dikatakan ada 3 di sini yang besar, iaitu i'tikad atau kepercayaan kepada sesuatu selain daripada Allah Ta'ala, perbuatan atau kelakuan yang merosakkan keimanan seseorang, dan yang terakhir percakapan atau perkataan yang boleh merosakkan keimanan seseorang yang dia tak sedari dia telah terkeluar daripada jadi seorang Muslim. Ini kita sama-sama kita pelajari. Ini banyak berlaku zaman sekarang, kita tak rasa. Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, sayati 'ala an-nasi zamanun yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu rajulan yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya qalil. Kata Rasulullah, maksudnya nanti akan datang pada akhir zaman, ada orang Islam pagi di Islam, petang dia tak Islam pula, jadi kafir. Ada pula pagi kafir, petang Islam. Rasulullah kata, kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya qalil. Dia tukar-tukar Islam, kafir Islam, pagi atau petang atau pagi, kerana kata Rasulullah, dia menjual maruah agama Islam tu dan nak dapatkan keuntungan atau kelebihan dunia yang boleh merosakkan akidah dia, dia buat juga. Ini yang akan berlaku dan sedang berlaku di akhir zaman. Sama ada secara kepercayaan kita, perbuatan kita atau percakapan kita, kita tak salah, kita dah terkeluar daripada landasan atau terkeluar daripada menjadi seorang Islam. Mari kita sama-sama selidiki lagi mendalam. Maka ada perkara yang lebih besar yang merosakkan keimanan seorang tu, maknanya dia orang Islam sudah terkeluar apabila dia melakukan sesuatu perbuatan yang dinamakan syirik. Apa tu syirik? Syirik ialah menyengutakan Allah, iaitu mengatakan ada Tuhan lain selain pada Allah Ta'ala. Ada Tuhan lain yang berkuasa sama kuat macam Allah Ta'ala, sama kuasa macam Allah Ta'ala. Ini syirik. Ini syirik, tuan-tuan. Syirik para pelajar sekalian. Kita jangan ikut benda-benda yang syirik macam ni. Kita kalau ikut juga, kita tak perasan, kita tak rasa, tak sedar, tak realise, kita dah jadi orang bukan Islam dah. Kita kata ada lagi power yang lebih power daripada Allah Ta'ala, ada lebih kuat kuasa daripada kuasa Allah Ta'ala. Ini tak boleh. Dia boleh membatalkan, boleh merosakkan keimanan kita sebagai seorang Muslim. Jadi kita jangan terpengaruh sampai kita terjadi syirik, kita tak sedar. Hati-hati dan waspada para pelajar sekalian. Jangan kita buat perbuatan yang syirik ni, berbahaya. Kalau kita mati dan kita syirik, kita mati dalam keadaan kita kafir, tak beriman pada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Baik, para pelajar sekalian, ini antara beberapa kepercayaan yang boleh membatalkan keimanan seseorang. Antaranya pertama, percaya bahawa alam ini, this world, tiada penciptanya, no creator. Tak ada Tuhan yang ciptakan. Dia memang apa dia panggil, mother nature. Dia memang, orang kata tu apa, macam kata saintis dulu, apa dia kata,
Ni semua mana nature. Ni semua nature je. Ya. Semua jadi. Tidak ada Tuhan. Dan dunia ni akan kekal selama-lama, tidak akan binasa. Ni semua rosak iman para pelajar sekalian. Jaga. Ya. Pelajar ilmu sains ni sebenarnya dekatkan kita pada Allah Ta'ala. Bukan jauh kita daripada Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua, percaya bahawa pencipta alam ini, the creator of this world, baharu. Baharu maknanya apa? Dia Tuhan ni macam yang lain juga. Macam manusia, macam binatang, benda yang baharu, yang new lah. Dan menyerupai mana-mana jenis makhluk Allah atau mana sifat-sifat dengan sifat-sifat baharu. Maknanya Tuhan ni macam muka mereka ni, rupa dia macam muka manusia, muka binatang ke, muka jin ke, hantu ke dan sebagainya. Sama macam yang lain. Tak boleh. Macam kita dah ada agama lain tu gila. Tuhan dia kata muka macam monyet, ada Tuhan dia muka macam gajah, elephant. Ada Tuhan dia banyak muka, kiri kanan, tepi semua ada. Kaki banyak, tangan banyak. Ini semua bagi kita tak sama. Allah Ta'ala takkan sama dengan mana-mana ciptaannya. Takkan sama. Mana boleh. Kalau dia percaya juga, batal iman dia. Dia terkeluar pada agama Islam. Yang ketiga, perkara yang boleh merosakkan atau membatalkan keimanan seseorang Islam ialah menafikan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Atau percaya bahawa Nabi Muhammad tu diutuskan untuk bangsa Arab saja, bukan untuk seluruh manusia. Maksudnya agama Islam ni agama orang Arab, bukan agama untuk semua manusia. Kenapa? Pakai jubah, pakai serban macam Arab aja. Tutup-tutup ni semua macam Arab aja. Ada misai janggut ni macam Arab lah. Bukan. Arab lain. Arab agama, Arab bahasa atau budaya, culture and language. Tapi Islam bukan language, Islam bukan culture. Islam bukan bangsa. Islam untuk semua orang. Kebetulan Nabi SAW tu bangsa Arab. Jadi dia pakai baju Arab, pakai jubah, dia serban. Kemudian dia negeri dia ada kurma, negeri dia ada roti dan sebagainya. Nampak macam ciri-ciri dia daripada negeri Arab. Tapi Rasulullah lahir di negeri Arab, di kota suci Makkah Al-Mukarramah, dan wafat di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Negeri Arab juga dua-dua. Tak bermakna agama Islam tu agama Arab untuk orang Arab, tak, untuk semua manusia. Kita tak cakap bahawa agama Islam ni adalah agama orang Arab, tak. Siapa masuk Islam, dia masuk Arab. Atau kita kata siapa masuk Islam kat kawasan kita ni, dia masuk Melayu. Nak kena pakai songkok hitam atau nak kena pakai jubah macam orang Arab, tak. Kalau orang bukan Islam, baru masuk Islam, mu'alaf, convert, Muslim convert, new Muslim convert, masuk Islam, dia tak mesti nak pakai jubah ke baju Melayu. Dia pakailah baju dia biasa. Cuma dia pakai songkok pada lelaki dan dia tutup pakai tudung, pakai jilbab untuk dia, bagi dia wanita yang mu'alaf baru masuk Islam. Itu je. Adapun dia nak pakai jubah ke, tak nak pakai jubah ke, nak pakai baju Melayu ke, baju kurung ke, tak nak, tak apa. Itu masing-masing punya bangsa punya national clothes atau national dress. Tapi kalau kita pakai jubah, niat nak ikut sunnah Nabi, dapatlah pahala. Kita pakai serban, songkok, nak ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Bukan nak ikut cara Arab, tak. Ikut cara Nabi SAW. Jadi kita kena benarkan, kena percaya apa yang Rasulullah buat semua benar. Kalau kita tak percaya, satu pun tak percaya, apa yang Rasulullah buat itu semua tak betul, tak benar, kita dah terkeluar agama Islam, dah batal iman kita. Na'udzubillah. Jaga-jaga para pelajar sekalian. Yang keempat, antara perkara-perkara yang boleh membatalkan keimanan kita, iaitu kita percaya bahawa hukum hakam Islam ni, syariat Islam ni, Islamic law, telah lapuk, maknanya outdated, tidak relevan, irrelevant, serta tak sesuai, outdated, nak dia implementkan pada zaman sekarang. Tak boleh pakailah apa ni hukum Islam, tak boleh pakailah. Sekarang ada macam-macam
ada demokrasi, ada kapitalism, ada socialism, komunism dan sebagainya. Ni semua lagi bagus. Ni hukum Islam ni tak boleh pakai lah. Ni semua outdated. Tak boleh cakap macam itu, kita dah jadi kafir dah, na'udzubillah, kita tak sadar. Jadi jaga-jaga para pelajar. Yang kelima, kita percaya hukum-hukum jenayah syariat Islam, maknanya hukum macam potong tangan bagi orang yang mencuri. Kalau dia betul-betul mencuri dalam Islam, ada saksi dia curi. Dan dia curi tu sebab bukan dia tu susah. Dia curi sebab dia nak duit lebih untuk jadi cepat kaya, cepat mewah dengan cara curi. Maka dalam Islam kena potong tangan. Tapi kalau orang Islam cakap, potong tangan ni zalim lah, kejam lah, barbaric lah, apa dia panggil, tak bertamadun dah, uncivilized lah, maka dia dah hina hukum syariat Islam. Potong tangan, contohnya. Atau kalau siapa berzina, pornification ataupun adultery, berzina selepas kahwin atau berzina sebelum kahwin, maknanya dia ada apa? Ada, dia panggil apa? Free sex. Free sex tak haram lah. Ni kalau free sex dalam Islam kata kena hukum, hukum apa? Hukum bunuh. Dia kata ni apa ni hukum bunuh? Orang buat free sex salah ke? Maka dia telah hina agama Islam. Maka takut-takut iman dia, Islam dia dah unvalid, dah batal lah. Na'udzubillah, dia tak sadar. Jadi jaga-jaga para pelajar. Jangan kita menghina hukum-hukum Islam, khusus hukum-hukum jenayat, Islamic Penal Code, Islamic Criminal Code. Ini semua Allah Ta'ala kasih hukum ni semua ada hikmahnya, ada dia punya signifikan. Potong tangan pencuri, dia tak curi lagi. Dan dia potong tangan ni bukan potong gitu, dia nak suruh orang Islam lain semua tengok, supaya mereka takut nak curi. Kalau dia zina, kalau dia dah kahwin, kena rejam dengan batu, stoning sampai mati, stoning to death. Kalau dia zina, dia belum kahwin, dia kena apa? Dia kena sebat 100 kali. 100 kali. Lelaki perempuan yang belum kahwin zina, buat apa? Free sex, kena sebat. Kalau LGBT lagi teruk, dalam Islam. Maka jangan kita menghina hukum Islam. Kita kata zalim, kejam lah, barbaric lah, uncivilized lah. Ni semua boleh rosakkan iman kita. Jaga-jaga pelajar. Yang keenam, percaya bahawa tiada dosa dan pahala. Mana ada dosa pahala kat dunia ni? Nak buat lah. Tak nak buat, sudah lah. Tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada hari kiamat, tak ada kebangkitan selepas mati. Dah mati-matilah manusia. Maka ini semua salah. Ini semua kita boleh rosakkan akidah kita, kepercayaan kita sebagai seorang yang Muslim. Ada dosa, ada pahala. Kita semayang, kita taat perintah ibu bapa, taat perintah Allah. Kita pergi sekolah, kita belajar, berjaga agama, tutup aurat, dapat pahala. Kita tak semayang, kita tak puasa Ramadan gini, kita tak sabar dengan apa Allah Ta'ala takdir, kita kena lockdown, quarantine kat rumah. Kita kata apalah, Allah Ta'ala, orang nak raya pun tahun ni susah dah, tak dapat jalan raya dah. Dosa kita. Kita kena redha, kita kena accept apa Allah Ta'ala kasih sekarang. Tahun ni tak dapat air raya, tak apalah. Jangan kita blame Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha tahu. Kita dah bertahun-tahun hari raya dapat jalan raya, alhamdulillah. Tahun ni tak dapat, tak apalah. Tahun depan mungkin kita dapat, insya-Allah. Jangan kita cakap kita menghina Allah Ta'ala. Atau kita tak percaya ada dosa, ada pahala. Nak buat lah, tak nak buat tak apalah, tak salah. Ini salah. Ini boleh rosakkan iman seseorang Muslim. Jadi jaga-jaga para pelajar sekalian, Dan seterusnya para pelajar sekalian, antara perkara-perkara yang boleh membatalkan keimanan seseorang, kepercayaan dari segi akidah. Ketujuh, percaya bahawa agama kafir tu, agama orang kafir yang lain tu, agama lebih maju, maknanya lebih up to date, daripada agama Islam. Orang lain, orang kafir ni boleh, tu boleh, Islam masih tak boleh, haram. Semua haram. Mana tak boleh cakap macam itu kita sebagai seorang Muslim, tak boleh. Dia kata orang kafir ni lebih
up to date dah, lebih maju lah, dia lebih apa tu, trending lah, bagus lah. Kita ni orang Islam, alamak, agama kita ni ikut cara lama je. Nak sembahyang 5 kali lah, nak tutup aurat lah, leceh lah. Macam mana nak main bola, macam mana nak sport, macam nak main gym ni, macam mana nak apa orang kata tu, nak swimming sini tak boleh buka aurat, nak tutup aurat ni, alamak. Tak macam agama lain lah, semua boleh, tak kisah. Tak boleh, kita boleh terkeluar daripada agama Islam. Kita cakap agama Islam tak maju macam agama lain. Tak, Islam sebenarnya lebih maju. Lebih maju pada agama lain, Islam. Ha. Asal lebih maju. Islam kita lihat. Islam ni, zaman dulu, apa, the golden age of Islamic civilization dulu, orang Islam yang dulu first ada apa, ajar medicine. Siapa yang dia punya tu, dia punya perintis atau dia punya apa, pioneer, Ibn Sina. Ibn Sin. Ulama-ulama ataupun Muslim scholars dulu-dulu, Al-Biruni, dia yang ajar ilmu apa, astronomi dan astronomi, ilmu dekat apa, ilmu tentang galaksi, tentang apa, outer space. Banyak kan orang Islam dari dulu, Islam dah maju dah lama dah. Apa dah Islam tak maju? Orang kafir yang ambil ini ilmu daripada orang Islam. Dia yang belajar dengan orang Islam. Apa pula Islam tak maju? Islam dah lama maju. Yang ke-8, maka kalau orang Islam kata, alah aku tak nak ajung Islam lah, aku nak keluar Islam lah, aku nak murtad lah, Islam tak best lah. Maka orang macam ini, cakap macam ini, takut-takut dia mati dalam keadaan tak beriman, kafir dia, boleh batalkan keimanan dia. Jangan, na'udzubillah. Yang ke-9, percaya bahawa agama Islam tidak sempurna seperti agama lain. Islam tak sempurna lah, ini tak boleh, itu tak boleh, ini je boleh. Sikit je halal, yang lain semua haram. Tak boleh lah. Agama Islam agama sempurna. Allah sebut dalam Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku dah sempurnakan agama Islam kamu, kata Allah Ta'ala. Selepas Nabi melakukan apa, ibadat haji wada yang terakhir dengan para sahabat, Nabi kata, Allah turunkan ayat Quran surah apa, Al-Baqarah, sebut kata, Allah sebut al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan agama Islam kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah lengkapkan segala nikmat dalam agama Islam kepada kamu. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku rela dan aku redha agama Islam sebagai cara hidup kamu. Ini apa tak sempurna, dah sempurna. Lebih sempurna daripada agama lain. Awaklah orang Islam. Orang Islam bukan agama saja tau, para pelajar sekalian. Dia cakap pasal Allah, ketuhanan, pasal kepercayaan, cakap pasal ibadat, sembahyang, puasa, Ramadan sekarang dan sebagainya. Cakap pasal apa? Cakap pasal ekonomi, cakap pasal politik, cakap pasal apa akan datang in the future, hari kiamat. Cakap pasal kesihatan, semua ada dalam Islam. Kata Allah dalam Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami, yakni Allah Taala, tidak tinggalkan sesuatu yang besar dan perlu untuk manusia, semua dalam Quran ada. Semua dalam Islam semua ada. Jadi Islam ni komplit. Allah dah sebutkan dalam Quran dan dalam hadis juga, benda-benda yang apa, basic, yang main, asas, semua ada. Tinggal kita orang Islam nak kena buat analisis dan nak buat study lah, kaji, buat pengajian, analysis and studies. Kita dapat nanti agama Islam tu agama yang sempurna, lebih sempurna daripada agama lain. Itu je kehebatan agama Islam. Kalau kita kata agama Islam tak sempurna, kita salah, dan takut kita dah na'udzubillah, dah apa, pejabat Islam kita dah terkeluar daripada agama Islam. Jaga-jaga, na'udzubillah min zalik. Seterusnya para pelajar sekalian, modul yang ke-8, unit kedua, tentang pelajaran tauhid kita, iaitu perbuatan-perbuatan yang membatalkan keimanan kita. Tadi kepercayaan, kita punya belief yang boleh rosakkan kita punya agama Islam. Ini sekarang pula apa? Perbuatan, action yang boleh rosakkan iman kita. Sila buka surat 135 sampai 136. Apa dia? Mari kita sama-sama pelajari lebih mendalam. Baik, di sini dalam buku kita ada terangkan 12. Sebenarnya ada lebih daripada 12. Tapi saya terangkan kat sini 12 dulu.
Antara perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan iman kita, boleh jadikan kita orang kafir, naudzubillah. Kita tak sedar. Antaranya apa? Perbuatan melakukan upacara ibadat atau sembahyang terhadap berhala atau patung yang disembah oleh orang kafir. Kita nak ikut dia sembahyang. Contohlah, kat bawah blok kita tu ada kita punya kawan tu, kita punya best friend, mak dia ke bapak dia ke datuk dia meninggal. Kita pun pergi dia punya wake. Boleh tak? Boleh. Dia nak kasih air kotak minum. Boleh tak? Boleh minum. Dia ajak kita ikut sembahyang. Apa? Pusing kat keranda dia. Dia punya apa? Itu. Keranda dia tempat dia punya ni. Funeral dia. So kita ikut sama-sama sembahyang. Tak boleh. Ataupun kita dia suruh pergi depan-depan apa keranda datuk ke nenek dia ke bapak dia ke mak dia yang dah meninggal. Dia suruh kita apa? Dia suruh kita macam bau, rukuk bawah. Tak boleh. Kita boleh hanya apa? Kita boleh note aja, kepala kita yang note down. Kepala kita yang apa? Tunduk ke bawah. Badan kita tak boleh macam nak sembah, nak rukuk dan sembahyang, tak boleh. Itu boleh jadi kita dah boleh, na'udzubillah, kita tak sadar kita dah terkeluar daripada agama Islam. Tak boleh. Walaupun itu cara orang kafir hormat orang yang dah meninggal, orang yang dah mati di kalangan orang yang bukan Islam, orang kafir. Kita orang Islam tak boleh. Kita tengok je, kita tunduk kepala kita je. Tapi badan tak boleh tunduk ke bawah, tak boleh. Itu salah. Nak pergi tengok boleh, tak ada salah. Tapi ikut dia semayang, tunduk dia bau atau rukuk macam gitu, tak boleh, na'udzubillah. Atau pegang dia punya incense untuk jalan gitu, tak boleh. Itu salah, itu semua boleh syirik kita kepada Allah Ta'ala, na'udzubillah. Yang kedua, melakukan cara ibadat terhadap selain pada Allah Ta'ala. Kita nak ikut-ikut cara ibadat agama lain. Contohlah, kita tengok apa bila hari Taipusam, orang Hindu suka jalan atas bara api, fire. Kat atas fire yang panas tu, dia punya apa tu? Atas cakul dia tu. Kita pun aku nak try. Ini bukan pasal try nak try. Ini cara agama orang Hindu semayang. Dia pakai tu di jalan atas bara api. Sebelum tu dia cuci dengan susu. Kita pun nak ikut cara dia. Tak boleh. Nak pakai kavadi ke, tak boleh. Cara semayang ni tak boleh, ni salah. Nak tengok boleh. Nak join tak boleh, salah. Ni boleh rosakkan perbuatan kita ni, boleh rosakkan iman kita. Kita dah terkeluar daripada agama Islam, kita tak rasa, kita tak perasan. Kita tak realize tak. Bahaya ni, jaga-jaga. Yang ketiga, meletakkan ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, nama-nama Nabi, nama-nama Allah Ta'ala, nama-nama Rasul, nama-nama para Rasul, para Nabi, nama-nama para malaikat, hukum-hukum agama Islam kita di tempat yang mana? Yang ada najis, contohnya kat dalam toilet atau kat luar toilet, atau tempat binatang buang najis ke apa, dengan tujuan kita nak menghina dan merendah-rendahkan ayat-ayat Al-Quran tu, maka perbuatan tadi dah buatkan kita terkeluar daripada agama Islam, na'udzubillah. Kalau kita tak sadar, kita tak sengaja, tak apa, tapi cepat-cepat angkat, cepat-cepat kita istighfar, astagfirullah, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau kita sengaja buat macam itu, nak hina agama Islam, ataupun kita nak bakar ayat Quran, nak bakar buku hadis, bakar buku-buku agama Islam, itu pun boleh rosakkan kepercayaan kita sebagai orang Islam. Dengan yang main-main ni, kan pernah berlaku pada tahun-tahun dulu. Kita lihat ada setengah negeri tu, orang kafir yang benci Islam, Islamfobia, dia bakar ayat Quran banyak-banyak, dia kumpul, dia bakar. Macam ini, orang macam ini, dia dapat nanti hukum Allah Ta'ala lah, kat dunia atau kat akhirat atau pada hari dia mati nanti. Orang Islam kalau macam ini, bakar ayat Quran, bakar buku hadis Nabi ke buku-buku agama, maka takut dia dah terkeluar agama Islam. Kalau dia niat, dia punya intention tu nak menghina agama Islam, na'udzubillah, tak boleh. Salah ni pelajar. Jadi hati-hati. Terusnya yang keempat, perkara yang boleh merosakkan iman kita, perbuatan dia adalah meninggalkan solat. Solat lima waktu ni, kita dengan iktikad, dengan percaya bahawa solat ni tak relevan.
kita nak buat sekarang. Kenapa? Sebab kita busy lah sekarang. Kita nak sembahyang 5 waktu, waktu zuhur, waktu asar, tengah sibuk ni kerja, tengah bisnes ni. Tengah make money, tengah sibuk buat kerja, tengah buat assignment, nak sembahyang lah, leceh lah. Pergi sekolah, sekolah nak sembahyang, pergi universiti nak sembahyang lah. Nak sembahyang Jumaat lah, tak nak lah. Kita kata sembahyang tak relevan lah, leceh lah. Sembahyang sekali-sekali tak apalah. Cakap sembahyang tak relevan, awak dah keluar pada agama Islam, dah jadi orang bukan Islam lagi, na'udzubillah. Tak boleh, salah ni. Atau orang Islam tu mengamalkan jampi. Jampi tu apa? Para pelajar sekalian, jampi tu macam apa? Buat black magic. Dia baca-baca sesuatu mantra. Mantra tu apa? Praying untuk apa? Kasih orang tu baik ataupun sihat. Atau nak hantar bad omen, evil, nak kasih orang tu sakit atau mati. Ni jampi lah. Orang Islam mengamalkan jampi yang bukan ayat-ayat suci Al-Quran atau bukan daripada hadis Nabi SAW, maka dia orang tu telah mengamalkan suatu perbuatan yang khurafat, maka dia telah terkeluar daripada agama Islam. Na'udzubillah, tak boleh. Dalam Islam, jampi boleh, tapi mesti pakai Al-Quran. Al-Fatihah ke, Ayatul Kursi ke, atau hadis Nabi ke, Nabi ajar a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ke, atau ayat baca tasbih ke, zikir ke, ayat-ayat Quran yang lain ke, tu tak apa. Tapi dia pakai benda-benda yang sebut nama hantu, malaikat ke, nama-nama apa orang lain ke, nama-nama orang kafir ke, tak boleh. Atau dicampur. Ada ayat Quran, ada hadis, tapi dia juga mantra-mantra, nama-nama yang bukan Islam. Sebutan doa-doa yang bukan Islam. Tu pun tak boleh. Tu pun kira syirik, khurafat, tak boleh. Salah. Orang yang mengamalkan tu boleh keluar pada agama Islam. Tu para pelajar. Jaga-jaga, jangan terikut. Yang keenam, mengamalkan azimat. Azimat tu apa? Macam tangkal lah. Macam apa dia panggil? Emulate. In English we call it emulate. Dengan percaya bahawa azimat ni, emulate ni dapat defend, protect orang tu daripada kejahatan mana-mana makhluk halus. Makhluk halus apa ni? Ni maknanya hantu ke, syaitan, atau black magic ke, dia tutup dengan perkara ni, pakai this amulet azimat ni. Apa? Ada cincin ke, ada tongkat ke kecil ke, ada apa, kertas ke, dia tulis-tulis ni, ataupun pada kain dan sebagainya. Ni semua na'udzubillah salah, na'udzubillah min zalik. Tak boleh, orang Islam tak boleh percaya ni semua. Kita hanya minta perlindungan pada Allah Ta'ala. Minta Allah tempat kita berlindung. Antara 99 nama Allah, apa dia? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia minta lindung Allah Ta'ala. Kan kita sembahyang baca Fatihah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya Engkau kami sembah, wahai Allah, dan hanya Engkau lah kami minta segala pertolongan. Minta pada Allah. Jadi kita nak minta tolong pada Allah Ta'ala, nak minta perlindungan, protection, minta pada Allah. Dia minta kepada selain pada Allah Ta'ala, salah, syirik. Tak boleh. Kita ada azimat ni, salah, tak boleh. Haram. Yang ketujuh, mengambil berkat daripada pohon-pohon kayu, bata-bata, benda-benda tertentu dengan percaya bahawa ia datang daripada selain Allah Ta'ala. Kita ambil daripada this tree, dia punya bark ke, dia punya ada batu-batu ni ke, dia kata ni semua berkat-berkat lah. Ni semua ada power lah pakai ni. Dia dapat macam-macam lah. Bukan Allah Ta'ala kasih, ni benda ni kasih. Maka salah, tak boleh. Kita percaya ada benda ni boleh, kalau pakai dia akan menjadi supernatural, jadi super power, boleh tolong kita dengan pakai benda macam ni, batu, kayu ke apa. Maka kita, orang tu dah apa, orang Islam tu dah rosak akidah dia, dah rosak dia punya kepercayaan. Maka kena kembali istighfar kepada Allah Ta'ala. Tak boleh. Yang kasih berkat, yang kasih apa, hebatnya Allah, bukannya benda-benda tu semua. Tak ada percaya ni semua benda-benda yang salah dan khurafat. Jadi jaga-jaga para pelajar sekalian. Seterusnya, antara 12 perkara yang boleh merosakkan iman seseorang Muslim, dia sembelih binatang, ternakan, livestock dengan niat nak dekatkan diri kepada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Kasih jin makan ke,
kasih Tuhan agama lain sembahan ke as offering ke apa, tak boleh. Tak boleh, salah. Ini semua syirik. Macam awak lihat dulu tahun-tahun lepas yang masih berlaku tsunami dekat apa? Dekat mana tu? Sulawesi Indonesia. Kan? Orang sana tu rupanya di Islam. Tapi dia ada satu festival tu, dia sembah apa? Tuhan laut pula. Dia sembah dewa-dewi yang kat laut pula. Dia kasih apa? Sajian, dia panggil macam offering. Makanan lah, binatang dia sembelih, bukan sebut nama Allah lah, dia hantar ke kat laut. Sekali Allah Ta'ala hantar balik dengan tsunami. Padahal muka dia orang. Padahal orang Islam lagi semayang. Tapi dia semayang, dia percaya Allah, dia percaya juga ada juga Tuhan selain pada Allah Ta'ala. Sembelih untuk sembelih dia punya binatang, dia punya apa? Kambing ke lembu ke ayam untuk kasih apa? Apa tu? Dia kasih Tuhan yang jaga laut kat situ. Mana boleh, tak boleh, salah. Ini dah apa? Syirik. Dah terkeluar pada agama Islam. Tapi sebab tu Allah Ta'ala turunkan balak kat sana tu. Jadi kita orang Islam tanya, kalau dah percaya Allah Ta'ala tu tempat kita minta segala pertolongan, minta pada Allah, jangan minta pada mana-mana. Okey, yang ke-9 bernazar. Nazar ni apa? Pak dapat cakap. Nazar ni satu perbuatan macam kita niat lah, kita ada intention, ya Allah, aku kalau pas ni final exam dapat semua pass, flying colours, maknanya very excellent. Aku nak apa? Aku nak sedekah lah untuk orang susah, nak kasih $100 lah. Kenapa? Sebab aku dah pas. Tapi aku nak nazar, macam ada apa? Strong intention. Itu dalam Islam boleh. Tapi kalau macam ni, bernazar saya pada Allah Ta'ala, ni apa? Kalau aku pas ni, aku nak pergi temple ke church ke, aku nak kasih donation kat situ. Tapi dia orang Islam, boleh tak? Tak boleh lah. Dia bernazar macam itu. Patutnya kasihlah masjid atau madrasah ke, ataupun kasih orang-orang Islam yang susah, bukan kasih kepada agama lain. Nazar dia tak boleh macam tu, salah. Itu nombor 9. Yang ke-10, memohon protection, perlindungan selain pada Allah Ta'ala. Contohnya apalah? Contoh kita apa? Kita nak apa? Nak buang air kencing, nak buang air. Kita kat mana? Kita kat hutan, kat forest. Kita tak ada toilet dekat forest katakan. Atau kita kat laut. Kita nak apa? Nak pass motion. Kita kata kita minta, wahai yang jaga laut, aku minta izin nak buang air kat sini, boleh tak? Atau kita kat forest, kat hutan, wahai yang jaga hutan, aku minta izin nak buang air kecil kat sini, boleh tak? Minta perlindungan supaya tak ada supaya tak kena makan ke kena kacau dengan binatang lain kat hutan atau kat laut. Tak boleh, ni semua salah. Nak minta perlindungan, protection hanya untuk Allah. Tak boleh minta selain pada Allah Ta'ala. Itu syirik namanya. Itu yang Nabi kata boleh jadi kafir. Dia tak sedar. Yang ke-11 bersumpah. Apa makna sumpah? Dia inilah, dia apa? Take an oath. Macam dekat court kan, kat court, high court ke ataupun dekat apa state court, dia sumpah. Take an oath, dia tak buat ni salah. Dia kata dia tak salah. Dia kita bersumpah dengan nama selain pada Allah Ta'ala. Aku sumpah dengan nama Tuhan lain ni, nama yang lain lah, Tuhan lain daripada. Itu semua salah. Itu semua syirik. Bila terkeluar seseorang Muslim tu, kalau dia buat sumpah selain pada Allah Ta'ala, dia dah jadi bukan orang Islam. Dan yang ke-12, orang Islam mengamalkan ilmu sihir, ilmu hitam, black magic, atau tenung nasib. Tenung nasib tu apa? Dia fortune teller lah kira, macam fortune teller. Ni semua tak boleh. Ataupun kita percaya apa, Cina punya apa? Feng Shui. Feng Shui kat Cina, kat rumah kau ni mesti pasang ni. Nanti kata orang Cina ni, nanti ada apa? Ada heng. Ada bagus kata nanti kata orang kau rumah banyak duit, nanti rumah kau apa tu ada protection bagus. Tak ada orang kacau, tak ada orang nak apa? Nak curi rumah kau. Tak ada orang nak kacau. Kita percaya pada Feng Shui, na'udzubillah min zalik. Percaya pada sihir dan ilmu hitam. Maka ni na'udzubillah, perkara-perkara yang syirik dan tenung nasib ni semua boleh rosakkan dan boleh batalkan keimanan kita sebagai seorang
Muslim. Jaga-jaga para sekalian. Jaga-jaga. Jangan buat ni semua. Alhamdulillah, tadi kita dah belajar pelajaran tentang perkara-perkara ataupun perbuatan yang boleh membatalkan keimanan seseorang Muslim. Ni pada muka surat 138 hingga 140 ni. Topik yang terakhir untuk semester Tauhid ni, iaitu percakapan atau perbualan atau pertuturan yang boleh membatalkan keimanan. The sayings of a Muslim that will so-called spoil his faith, boleh rosakkan keimanan dia, batalkan keimanan dia. Apa dia? Mari sama-sama kita pelajari lagi mendalam. Jadi antara perkara ataupun percakapan, pertuturan, perbualan yang boleh membatalkan keimanan, di sini Ustaz listkan ada 10. Macam dalam buku awak, sebenarnya dia lebih daripada tu. Tapi ni ambil yang 10 dululah. Iaitu orang yang cakap apa alamat hukum syariat Islam ni dah lapuk lah. Dah outdated, dah tak relevan lah, irrelevant, dah tak bagus lah. Jangan pakai lah. Hukum Islam ni tak payah pakai lah. Hukum Islam macam mana? Alah ni hukum Islam lah. Hukum Islam apa antaranya? Hukum Islam kata kalau nak pergi pasar, nak pergi naik bas ke apa, tak boleh campur-campur lelaki perempuan. Mesti nak segregate between Muslim, between male and female. Tak relevan lah. Mana boleh kita kita socialize lah dengan perempuan, socialize dengan lelaki. Ni kalau kita kata ikut Islam tak relevan, salah tu. Boleh rosak dan batalkan iman kita. Yang kedua, kita katakan riba tu tak halal, tak haram. Riba tu bagus. Siapa kata kalau siapa diharamkan riba, boleh menghalangkan kemajuan dunia. Mana apa? Riba ni jadikan kita cepat kaya. Kenapa kita tak nak terima riba? Dan sebagainya, interest dalam bank apa dan sebagainya. Kita kata riba ni halal bukan haram. Maka bila kita kata riba ni halal, jaga-jaga. Iman kita boleh rosak sebab lidah kita yang cakap macam itu rosak. Na'udzubillah. Kita cepat-cepat istighfar, cepat-cepat mengucap asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, masuk balik agama Islam. Na'udzubillah. Kalau tidak, kita mati dalam cakap itu, kita mati dalam keadaan tak beriman. Na'udzubillah. Yang ketiga, ada orang Islam cakap apa? Zaman sekarang orang perempuan orang perempuan Islam tak payah tutup aurat. Susahkan diorang lah, kesian lah. Nak sport pun susah, nak pergi angkat barang susah, nak kerja susah. Tutup aurat semua tutup ni. Lagipun kata dia boleh efek dia punya health, bahayakan dia punya kesihatan. Ni semua cakap-cakap syaitan ni, cakap-cakap orang-orang yang yang bencikan Islam. Padahal tutup aurat tu bagus. Kenapa? Tutup aurat ni jaga kesucian seorang wanita. Dia punya dignity, dia punya maruah diri. Tak nampak rambut dia, tak nampak tubuh badan dia. Dia jaga dia. Bagus. Orang lain tengok pun orang lain respect dengan dia, yang hormat dengan dia. Tak suka pegang-pegang tangan dia, pegang badan dia tak. Cuba kalau awak lihat orang-orang perempuan yang buka aurat ni. Sebab ada yang buka aurat tu orang Islam ke atau orang bukan Islam, orang kafir. Apa orang lelaki tengok, dia suka kacau lah. Dia siul wait apa. Ataupun dia pegang-pegang tangan, dia cium-cium ni. Apa ni? Mana perempuan tu macam binatang ke suka pegang-pegang cium-cium gitu? Mana boleh? Islam jaga maruah, dignity seorang wanita. Jadi orang kata wanita sama sekarang tutup aurat ni tak maju, tak up to the to the trend sekarang. Ni salah. Jangan jaga-jaga. Boleh kafir kita, na'udzubillah. Yang keempat kata berzina, fornication atau free sex ni tak haram. Asal sebab lelaki dengan perempuan tu suka apa? Dia suka buat benda-benda seks ni, free sex walaupun dia tak kahwin. Tak apalah. What's the matter? What's the big deal? Orang cakap macam ni kata zina tak haram. Orang Islam ni dah terkeluar agama Islam, jaga-jaga. Ataupun sekarang ni ada LGBT pula. Lesbian, bisexual, gay dengan transvestis. Bapuk ni semua tak ada apa-apa lah. Dia suka dia nak dibapuk ke, nak jadi tomboy ke, ataupun dia nak tukar dia punya private part jadi perempuan ke jadi lelaki. Tak apalah, dia suka.
tak ada apa-apa pun. Ni sebenarnya tak boleh, haram. Kalau dia tu dah born as a male, male sampai mati. Born as a female, female sampai mati. Mana boleh tukar-tukar dia punya private part dia, tak boleh. Atau dia suka lelaki, dia suka perempuan. Lesbian atau gay. Dia nak kahwin dengan gay, dia nak kahwin dengan cara lesbian. Pun haram, tak boleh. Sebab Allah Ta'ala kata, kalau nak kahwin dengan lain jantina, lelaki kahwin perempuan, perempuan kahwin lelaki. Bukan sama-sama jantina, lelaki kahwin lelaki, perempuan tu salah. Jadi lelaki dengan perempuan nak kahwin, kena ikut cara Islam, iaitu kena nikah. Tak boleh buat free sex dulu, tak boleh. Tak boleh dia kata. Tak boleh, salah. Ini semua benda-benda. Ada kata, alah sekarang nak kahwin susah lah ustaz, mahal lah, nak kena bayar apa mas kahwin lah, beribu-ribu lah, 10,000, 12,000 lah. Kita nak jual anak lah, tak payah, kita zina je lah. Kita buat free sex dulu, nanti bila-bila ada duit kita kahwin. Tak boleh, ni salah. Tinggal serumah dengan lelaki dengan perempuan lain, dengan satu rumah kita buat seks dengan dia, sedangkan dia bukan isteri kita, bukan suami kita. Tak boleh, haram. Kalau kita kata ni halal, ni boleh, tak apa, sekali. Itu maknanya kita dah langgar perintah Allah Ta'ala, kita dah lawan perintah Allah Ta'ala, jaga-jaga. Kita telah berdosa atau kita dah terkeluar agama Islam. Jaga-jaga. Para pelajar sekalian, jaga-jaga. Jangan ikut ni semua. Seterusnya, yang kelima, minum arak tidak haram, kata dia. Kenapa? Sebab minum arak ni boleh sihat tu badan. Bagus minum arak ni. Mana ada haram. Tak ada dah, tak mabuk lah. Tak mabuk, minum sikit je tak mabuk. Tak boleh. Nabi kata, minum arak tu sikit ke banyak tetap haram. Ma askara qaliluhu fakathiruhu, haram kata Nabi. Kalau sikit boleh mabukkan, itu haram. Maka yang banyak minum, lagi mabuk, lagi haram besar. Tak boleh. Minum arak sampai mana pun takkan haram. Takkan apa? Tidak akan apa? Halal. Haram saja. Tak kata, bagus minum arak ni, tak apa. Dia kasih tubuh awak apa sihat, ataupun kasih apa? Kasih awak panas badan. Macam dekat negeri-negeri apa, so called kat Europe ke kat mana negeri yang ada 4 season kan, bila datang winter sejuk, snow sejuk sekali. Tapi macam dia nak kasih panas badan, dia kata minum wine, minum champagne, minum beer, nanti badan panas, bagus, dia lawan. Tak boleh. Benda yang haram tetap haram. Kat mana awak pergi ke, winter ke, summer ke, autumn ke, ataupun spring ke, benda yang haram tetap haram. Dia tak akan jadi halal sampai bila-bila pun. Benda yang halal dia jadi haram. Benda yang haram tak akan jadi halal. Dia haram sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Jadi arak tetap haram sampai bila-bila, tak boleh. Kalau kita katakan ada halal, itu salah, itu dosa. Yang keenam, judi. Gambling ni bolehlah main, tak haram. Kalau dua-dua kata okeylah, kalau kita menang, kita dapat profit untung, kita pun suka. Kalau kita kalah pun tak apalah, kita tak gaduh. Boleh main judi, kita main judi. Main tikam-tikam, main pergi kasino dan sebagainya. Tak boleh. Judi, gambling ni, macam mana kita tak gaduh dengan kita punya kawan, tetap haram. Duk rasa gaduh tak gaduh. Ni judi ni, boleh buat seseorang tu rasa benci dengan dia punya kompetitor dia. Jadi menang banyak lah, aku tak menang-menang lah. Rasa nak rasa marah, rasa benci. Tak boleh judi macam mana pun, tak haram, tak boleh yang Islam. Dia tak ada kebaikan. Yang ketujuh, jika ada orang Islam kata, siapa nak ikut hukum Islam, nak tutup aurat lah, nak cari makanan halal lah, nak amalkan Islam lah, nak jaga semayang lah, sampai bila pun kita tak akan maju. Tak akan maju macam orang lain, orang yang bukan Islam. Orang Islam cakap macam ni, cakap dia seolah-olah dia dia kata hukum Allah tu tak bagus, dia dah keluar dari Islam. Nauzubillah, dah kafir dah. Nauzubillah. Jaga-jaga pelajar sekalian. Jangan cakap macam ni. Islam tak bagus lah. Siapa ikut hukum Islam tak boleh tak boleh maju lah, tak boleh up to dia to the trend sekarang. Tak bagus lah. Maka orang Islam tu sebenarnya iman dia lemah, atau dia dah terkeluar agama Islam. Jaga, jangan hina hukum Islam. Yang salah tu orang Islam, bukannya agama Islam tu.
Orang Islam tak amalkan Islam tu yang salah. Orang Islam yang amalkan Islam tu betul. Agama Islam tu cantik. Yang tak cantik tu orang Islam yang tak amalkan Islam. Tu dia. Para para sekalian. Jadi jangan cakap Islam ni tak apa, agama Islam tak advance, tak up to date. Orang Islam, agama Islam yang advance, up to date. Orang Islam yang banyak yang beri macam-macam knowledge dan apa, macam-macam ilmu pengetahuan pada dunia, dan sebagainya. Macam sekarang ni lah. Rasulullah tak apa, Rasulullah dengan apa? Dengan wahyu Allah, kata apa, kalau negeri tu ada berlaku apa? Pandemik macam sekarang ni, orang yang kat negeri tu yang sihat jangan campur yang sakit jangan campur yang sihat. Dan orang yang luar negeri jangan masuk negeri orang yang ada pandemik, orang yang ada pandemik yang keluar negeri pergi negeri yang tak ada pandemik. Jangan, biarkan kat situ je. Ini Islam dah ajar. Kuarantin ni dah ajar. Dulu Nabi dah ajar lama dah. Pada zaman Nabi, mana ada hospital? Mana ada doktor? Tak ada. Nabi dengan perintah Allah dapat wahyu, Nabi tahu cara macam mana yang terbaik. Ni Islam dah lama maju. Lebih maju daripada orang sekarang. Jadi jangan-jangan menghina agama Islam. Ketujuh. Ke-8 seterusnya. Seterusnya yang ke-8, perkara-perkara atau percakapan dan juga pertuturan yang boleh membatalkan atau merosakkan iman seseorang Muslim ialah yang ke-8, apabila diterangkan pada dia bahawa perbuatan menjilat sisa makanan di jari. Apa tu? Bila kita makan kan, pakai tangan, bukan pakai fork and spoon, tak. Bukan pakai sudu ke fork and spoon, tak. Pakai tangan ni. Ini sunnah Nabi. Kita makan, pakai tangan. Cuci tangan, pakai. Bila kita makan, bila dah habis makan, dekat tangan kita tu, kat jari kita ada sisa-sisa. Dia punya apa? Apa tu dia panggil? Dia punya ini. Leftover yang ada kat tangan kita ni. Kuah ke, nasi ke, daging ke, apa, ikan. Kita disunatkan jilat. Apa jilat tu? Kita lick lah, lick. Gelilah. Itu bukan geli, itu sunnah Nabi tu. Kata Nabi, bagus jilat ni. Bila doktor saintis kaji sunnah Nabi ni, punya jilat jari ni ada enzim yang boleh senang menghadamkan kita punya makanan kat dalam kita punya perut ni. Intestines kita ni senang nak pecahkan kita punya makanan ni. Bila kita lick kita punya leftover kat makanan kat jari kita punya fingers ni. Jangan, kalau ada orang Islam kata dia label apa, ini tak beradab lah, ni tak bertamadun lah, tak civilized lah, ni apa ni, geli lah, kotor lah. Salah tu, tak boleh. Tak boleh hina sunnah Nabi, tak boleh. Tak boleh. Kita cakap, Nabi ada janggut ni, tak nak janggut macam kambing lah. Macam apa, macam lembu lah, tak nak pakai janggut lah, ni apa. Tengok orang putih tu tak ada janggut, handsome je. Tak boleh. Sunnah Nabi jangan kita hina. Kita hina sunnah Nabi, kita dah kafir dah, na'udzubillah. Jaga-jaga para sekalian. Jangan hina sunnah Nabi. Tak mampu buat, tak boleh buat, tak apa. Tapi jangan hina Nabi, jangan hina agama Islam. Okey? Yang ke-9, ada orang Islam, dia apa? Dia sarkastik, dia hina. Dia kata, oi, dia dengar azan, bila dia lalu, alamak, orang ni dah mula menyalak macam anjing. Apa tu menyalak? Barking, bark like a dog. Astaghfirullahalazim, mana boleh cakap macam ini? Kita bilang azan tu macam apa tu, barking of dogs. Tak boleh kita kata orang azan tu macam menyalak macam anjing. Kita kan sebut orang tu kan, orang yang panggil azan tu ataupun bilal tu, muazzin kan, dia panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bukan apa tu barking ke menyalak. Bukan. Dia panggil orang masuk masjid sembahyang jemaah. Orang Islam dihina macam tu, orang Islam tu dah sebenarnya dah na'udzubillah, dah terkeluar, dah kafir dah. Jadi jaga-jaga, jangan hina. Kau dengar azan, jangan. Dengar ayat Quran, kita hina, jangan. Yang ke-10 dan terakhir, membaca ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, membaca nama-nama Allah, tapi dengan cara ejek-ejek atau sindir-sindir. Dia baca ayat Quran, salah-salah, hadis Nabi salah, kenapa? Dia nak ejek, nak sindir. Dia nak permain-mainkan. Dia tak tahu baca, dia ejek-ejek baca, so apa? Dia nak Dia nak buat kelakar lah konon, dalam dia punya dia punya komedi dia. Tak boleh. Dia nak buat kelakar depan dia punya girlfriend ke. Dengan ayat Quran dengan hadis Nabi, tapi dia buat kelakar-kelakar. Tak boleh ni, salah. Nak baca ayat Quran, baca hadis Nabi, sebut nama Allah, kena sebut betul-betul. Jangan main-main, tak boleh.
ayat-ayat Quran, hadis Nabi, hukum-hukum hakam ni tak boleh main-main. Tak boleh buat apa? Tak boleh buat apa? Jokes ke, comedy stand ke, ataupun apa, lawak ke, tak boleh. Haram. Allah sebut dalam Quran, qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'una bih qad kafar qad kafartum ba'da iman. Kalau Taala apa? Adakah dengan ayat Quran, dengan apa, kata apa, kebesaran Allah Taala dan hadis Nabi ni kamu nak memperi apa, menghina-hina Allah Taala? Allah kata kamu sebenarnya dah kafir dah, mana dah keluar agama Islam sebab kamu menghina, mengejek-ejek. Walaupun bukan serius, main-main je. Main-main pun tak boleh. Tak boleh main-main. Main-main lah, ustaz bukan betul-betul main-main je baca Al-Quran. Tak boleh, ni salah. Ni boleh apa, batalkan kita dah terkeluar agama Islam. Nauzubillah. Jadi jaga-jaga pelajar sekalian. Jadi apa kita nak buat lepas tu? Kalau kita ada keadaan ni, kita banyak istighfar pada Allah Ta'ala. Maka antara cara-cara yang boleh kita gunakan untuk mengelakkan agar kita tak terbatal iman kita, segi etikad kita, kepercayaan kita, perbuatan dan percakapan kita, ialah dengan kita berkata yang baik-baik tentang agama Islam, ataupun kita diam. Jangan kita komen. Kita tak tahu hukum Islam, jangan komen. Apa ni Islam cakap ini, betul ke? Macam tak betul je, tak kena je, tak sesuai je. Jangan. Tak ada ilmu, jangan hina, jangan komen. Zaman sekarang orang banyak komen dekat media sosial, dekat Instagram lah, dekat Facebook lah, dekat Twitter lah, apa tentang Islam dan sebagainya. Sedangkan dia tu yang cakap, dia bukan Muslim scholar, bukan wali ulama, bukan ustaz-ustaz pun. Dia nak komen pula. Jangan. Tak ada ilmu, jangan komen. Bahaya. Nanti tahu awak yang malu sendiri. Atau paling teruk, awak nanti orang cap kalau awak ni anti ataupun benci pada agama Islam. Jadi jaga-jaga. Jangan komen benda tentang agama Islam yang awak tak tahu hukumnya sebenar. Jangan. Jaga. Jadi para pelajar sekalian, itu sajalah pelajaran tauhid kita pada hari ini untuk minggu terakhir. Jadi saya berharap para pelajar dapat menjawab soalan yang saya berikan ni. Ada 2 soalan, jawab segera dan hantarkan segera pada minggu ini. Dan Ustaz mohon ampun dan maaf jika Ustaz mengajar menyusahkan pelajar atau tak faham, tak maaf. Boleh tanya pada dalam WhatsApp ini. Dan Ustaz ucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kita jumpa lagi insya-Allah pada bulan Julai selepas Hari Raya puasa nanti, insya-Allah, bila sekolah dibuka insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi